Tempoh 12 bulan merupakan satu jangka masa yang singkat untuk menilai pencapaian sesebuah kerajaan. Namun dengan mandat diberikan oleh rakyat untuk menukar pemerintahan berusia 61 tahun, pelbagai inisiatif telah pun mula menampakkan hasilnya. Ini berdasarkan markah pencapaian 5/10 yang diberikan oleh Perdana Menteri sendiri yang secara telus menilai prestasi kerajaan pimpinan beliau. Untuk butiran penuh, kita bersama Hawa Rizwana Rizwan. Terima kasih. Pencapaian ini boleh kita bahagikan kepada 3 teras utama iaitu kebajikan rakyat, pengurusan ekonomi dan pengukuhan institusi negara. Dalam memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela, pelbagai inisiatif diambil kerajaan. Antaranya memastikan harga runcit bahan bakar diapungkan secara terkawal dengan harga siling RON 95 ditetapkan lebih rendah pada RM2.08 seliter berbanding RM2.20 sebelum ini. Turut diumumkan tiada sebarang kenaikan tol pada tahun ini yang melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM974.43 juta selain pemansuhan tol motosikal di kedua-dua jambatan Pulau Pinang dan lebuh raya kedua Johor, Singapura. Nasib golongan berpendapatan rendah B40 sentiasa diberi tumpuan kerajaan PH dengan pelbagai program serta skim rakyat telah direncana dan dilaksana buat golongan itu. Bantuan sara hidup yang lebih bersasar diteruskan dengan pembaharuan kategori penerima bermula daripada RM500 hingga RM1,000. Rebat bil elektrik percuma turut dinaikkan daripada RM20 kepada RM40 bagi golongan miskin dan miskin tegar. Seramai 3.8 juta golongan B40 turut mendapat manfaat daripada skim perlindungan nasional B40 My Salam serta skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40. Turut diperkenal PAS bulanan tanpa had My50 dan My100 yang melibatkan penjimatan sekurang-kurangnya 20% kepada pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Pembeli rumah pertama daripada kumpulan berpendapatan rendah juga menarik nafas lega apabila tertubuhnya dana rumah mampu milik Dana berjumlah RM1 bilion. Bagi golongan pekerja, selain menetapkan gaji minimum pada RM1,100, kerajaan turut mengumumkan pemberian bayaran khas RM500 kepada penjawat awam dan RM250 kepada pesara kerajaan. Dalam aspek pendidikan pula, RM100 juta telah diperuntukkan untuk membina semula sekolah daif selain RM3.8 bilion lagi untuk biasiswa serta pinjaman pendidikan. Bantuan awal persekolahan RM100 selain geran sepadan sebanyak RM500 melalui SSPN turut disalurkan bagi meringankan beban ibu bapa. Golongan nelayan pula diberi bantuan musim tengkujuh sebanyak RM600, manakala peneroka Felda diberi peruntukan khas RM77 juta. Nasib suri rumah, balu serta ibu tunggal di negara ini turut diberi perhatian melalui skim caruman sukarela insentif Suri iSuri melibatkan sumbangan kerajaan sebanyak RM40 sebulan bagi setiap caruman. Meskipun mewarisi bebanan hutang, skandal serta penyelewengan kewangan kerajaan terdahulu, kerajaan PH yang nekat untuk mengembalikan ekonomi negara ke landasan asalnya. Antara inisiatif awal diambil menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan Jawatan Kuasa Pembaharuan Cukai. Usaha ini terus menunjukkan hasil apabila ekonomi negara berkembang 4.7% tahun lalu dengan kenaikan inflasi 0.2%. Ekonomi 2019 pula ditunjurkan lebih sihat dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK kekal kukuh dan berkembang sekitar 4.3 hingga 4.8%. Polisi penstabilan harga minyak pula melihat harga runcit petrol berjaya diletakkan 13% lebih rendah berbanding sebelum ini sekaligus memberi kesan positif ke atas harga barangan. Meskipun mencabar dan memakan masa, pengurusan skandal kewangan melibatkan pelbagai institusi utama negara berjaya dilakukan dengan efektif dan lancar. Kecuali One Malaysia Development Berhad 1MDB, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Tabung Haji TH masing-masing menerima suntikan dana RM6.23 bilion dan RM17.8 juta. Kerajaan PH turut akan memastikan cukai barangan dan perkhidmatan GST serta cukai pendapatan yang tertunggak sebanyak RM37 bilion akan dipulangkan.
Kerajaan baru turut membawa nafas baru kepada reformasi institusi serta politik negara ke arah pentadbiran lebih telus dan cekap seperti mana didambakan rakyat. Di bawah kemudi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, barisan pentadbiran yang dibantu Majlis Penasihat Kerajaan CEP kini lebih telus selain fokus dalam membanteras rasuah di setiap peringkat. Ini boleh dilihat dengan penubuhan jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah dan pelancaran Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional. Turut dilancar Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019-2023 yang sejajar dengan usaha merealisasikan manifestonya ke arah menjadi negara bebas rasuah dan berintegriti. Usaha ini disusuli pula dengan pengisytiharan aset oleh anggota Kabinet dan ahli-ahli Parlimen PH serta pemansuhan amalan mengeluarkan surat sokongan. Reformasi institusi Parlimen turut berlaku secara konsisten dengan pembentukan 6 jawatankuasa pilihan khas yang nyata mampu mengembalikan martabat tonggak institusi penggubal undang-undang itu. Langkah memastikan wakil pembangkang dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC turut membuktikan ketelusan dan accountability utuh institusi itu. Pelbagai pindaan perlembagaan persekutuan dan akta-akta tertentu turut dibuat sepanjang pemerintahan kerajaan PH. Antaranya tempoh perkhidmatan jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada 2 penggal dan pengagihan tanggungjawab antara Peguam Negara dan Pendakwa Raya. Turut disentuh pelantikan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dibuat menerusi jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Rombakan besar-besaran melibatkan 9 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM turut dilakukan melibatkan SPRM, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Jabatan Audit Negara yang kini menjadi badan bebas dan lapor langsung kepada Parlimen. Manakala Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan turut menjadi badan bebas selain tidak lagi tertakluk di bawah JPM.